Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 26 November 2020. Dan kita mulakan Berita Pagi ini dengan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD akan dikuatkuasa di Taman Telipok Ria Tuaran bermula esok sehingga 10 Disember ini. Perkara itu diputuskan Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN semalam berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di Taman Perumahan itu. Menurut kenyataan media, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pelaksanaan PKPD itu melibatkan kawasan seluas 229,459 meter persegi dengan 3,400 unit rumah serta 18,000 penduduk. Katanya sehingga 22 November lalu, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan 2,609 saringan di kawasan perumahan tersebut dan merekodkan 253 kes positif, manakala 581 sampel saringan masih menunggu keputusan. Sementara itu, Datuk Masidi berkata Sidang Khas MKN semalam juga bersetuju menamatkan pelaksanaan PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landung Ayang Kudat bermula hari ini. Bagaimanapun, lokaliti berkenaan masih tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB yang sedang berkuat kuasa di seluruh Sabah. KKM telah melaksanakan 3,084 ujian saringan dengan 345 kes kumulatif positif COVID-19 direkodkan di ketiga-tiga lokaliti tersebut. Semalam, sebanyak 293 kes baharu positif COVID-19 dicatat di Sabah, menjadikan jumlah kumulatif kes kini 26,912. 2 kematian dilaporkan di daerah Sandakan. Sehingga semalam, seramai 1,934 pesakit sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 21,655 orang. Manakala 2,064 pesakit sedang menerima rawatan, 635 daripadanya di hospital dan 1,429 orang di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Bilangan pesakit di unit rawatan rapi pula 65 orang, 18 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Masidi juga berkata satu kluster baharu dilaporkan di Lahad Datu, iaitu kluster di Bajaru yang mencatat 56 kes hasil saringan komuniti di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau. Seramai 161 anggota dan 12 orang ahli keluarga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Tawau, menjalani ujian saringan bersasar COVID-19 di pejabat agensi itu semalam. Saringan bersasar itu merupakan langkah awal mengelak penularan COVID-19 dalam kalangan warga Zon Maritim Tawau. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar, anak lelaki Vengada Salam berkata, penglibatan anggota agensi itu dalam operasi seperti Op Cegah Pati di kawasan sempadan Malaysia-Indonesia mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan COVID-19. Sehubungan itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada pejabat kesihatan daerah Tawau kerana bekerjasama menjalankan ujian saringan bersasar ini. Menurut Siva Kumar, meskipun kes COVID-19 di Tawau menurun, namun saringan tersebut penting sebagai langkah pencegahan. 6 petugas kesihatan terlibat dalam proses saringan bersasar ini. Malaysian Relief Agency MRA Sabah terus bergerak menyantuni golongan terjejas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksana sejak 13 Oktober lalu bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Terbaru, MRA Sabah mengagihkan bantuan bakul makanan kepada 17 buah keluarga di Kampung Tanjung Batu Darat, Tawau. Setiausaha Kerja MRA Sabah Alex Dennis berkata pihaknya bergerak aktif membantu golongan yang memerlukan sejak Mac lepas dan bantuan kali ini merupakan fasa 2.0 yang dibahagikan kepada 2 pasukan. Dan setakat ini kita sudah gerakkan 2 pasukan untuk membantu, iaitu satu di tim untuk medical, bantu kesihatan, dan satu tim lagi untuk general untuk agian pek makanan. Dan setakat ini kita sudah agihkan lebih 3,500 pek makanan di seluruh negeri Sabah.
Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan bantuan bakul makanan di Kampung Tanjung Batu Darat Tawau. Program ini hasil kerjasama MRA Sabah dengan syarikat telekomunikasi di daerah Tawau. MRA Sabah turut merayu lebih banyak agensi, badan bukan kerajaan, NGO dan orang ramai untuk tampil bagi membantu golongan yang memerlukan. Sementara itu, rata-rata penerima bantuan melahirkan rasa syukur dan berterima kasih di atas keprihatinan MRA Sabah membantu meringankan beban mereka dalam menghadapi situasi sukar ketika ini. Hari ini kami dapat bantuan daripada MRA dan ingin mengucapkan terima kasih kerana membantu di kawasan kami yang terjejas sejak COVID ini. Kurang-kurangnya ia dapat meringankan beban kami lah. Terima kasih kepada pihak RMM memberi bantuan supaya tidak membebankan kami lah. Selain menghulurkan bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas COVID-19, MRA Sabah turut menyampaikan peralatan perlindungan diri bagi kegunaan petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai agensi lain. Perbendaharaan Malaysia Sabah, Kementerian Kewangan Malaysia meneruskan program Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS yang dirancang tahun ini. Bagaimanapun pendekatan program tertumpu kepada aktiviti khidmat masyarakat susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dijangka memberi manfaat kepada 10,000 orang. Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah Alan Abdul Rahim berkata jumlah itu sedikit berkurangan berbanding sasaran awal susulan pelaksanaan PKP dan PKPB bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Beliau berkata beberapa program kemasyarakatan diteruskan termasuk di kawasan zon merah dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Disebabkan musim PKP ini, maka kita ubah sedikit kita punya modus operandi dengan menyerahkan bantuan PPE kepada pejabat daerah dan juga jabatan-jabatan frontliner lah yang kita boleh membantu mereka lah. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan pelitup separuh muka, pelindung muka dan peralatan pelindungan diri PPE kepada Angkatan Pertahanan Awam APM Sabah di Kota Kinabalu. Agihan sumbangan dilaksanakan di beberapa daerah, antaranya Kota Belud, Tuaran, Datu, Sandakan, Kudat dan Tawau. Sebuah gereja di Tamparuli mengambil inisiatif menganjurkan kempen derma darah bagi membantu mengisi tabung darah hospital yang kini semakin berkurangan. Program khidmat masyarakat itu dilaksana dengan kerjasama Unit Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II. Penyelaras kempen derma darah ini, Daulin Gutak yang ditemui RTM berharap program ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk sama-sama menderma darah serta menjadi contoh kepada persatuan dan agensi lain menganjurkan kempen serupa. Saya harap semua kawan-kawan di sekitar Tuaran ini supaya mereka ringan hati dan senang hati untuk datang menderma darah untuk semua masyarakat. Rata-rata penderma yang ditemui juga menyambut baik program ini dan gembira dapat membantu para pesakit yang memerlukan bekalan darah. Perasaan saya macam happy lah juga sebab bukan semua orang mulai menderma. Harapan saya semoga semua yang masih boleh menderma datanglah untuk menderma. Seruan saya kepada orang ramai di luar sana, jangan kamu takut untuk menderma. Oke, kamu datanglah menderma. Setitis darah kita itu sangat bermakna. Ini baru kali yang ke-12 untuk menderma darah. Saya berharap supaya orang awam, individu-individu ada kesedaran untuk menderma. Oleh kerana menderma ini tidak ada kerugian bagi kita. Malahan kita beruntung dan kita diberkati. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bercadang mengeratkan kerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai usaha meningkatkan bidang sains, teknologi dan inovasi di negeri ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Han berkata bagi merealisasikan revolusi industri 4.0, UMS yang mempunyai kemahiran akan berkongsi kepakaran dengan pihak industri dan komuniti.
Beliau yakin perkongsian kemahiran dan kepakaran yang dimiliki UMS dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi terutama dalam keadaan semasa kehidupan norma baharu. Datuk Yaakob berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin di Kota Kinabalu. Pertemuan empat mata ini banyak membincangkan masa hadapan sains, teknologi dan inovasi untuk membantu meningkatkan bidang tersebut di Sabah. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Taufik berkata minat terhadap bidang berkenaan perlu dipupuk dari peringkat sekolah seterusnya di peringkat antarabangsa. Ahli Majlis Daerah memainkan peranan penting membantu kerajaan memastikan projek pembangunan di kawasan masing-masing dilaksana secara teratur. Ia selaras objektif pelantikan mereka yang antara lain bagi membantu memastikan pembangunan yang dirancang mencapai matlamat demi kesejahteraan rakyat. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Isnin Aliasni berkata, ahli Majlis Daerah bertanggungjawab memberi pandangan dan idea kepada Majlis Daerah berkaitan projek pembangunan yang diperlukan. Maju mundurnya daerah itu bergantung kepada perancangan yang dibuat oleh Majlis Daerah dan dibantu, disokong oleh seluruh ahli-ahli majlis. Ini pentingnya. Sebab itu sesuatu majlis tidak akan berfungsi kalau tidak ada ahli-ahli majlis ataupun lebih dikenal sebagai kaunselor. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Beaufort di Beaufort. Sementara itu, Ahli Majlis Daerah Beaufort yang ditemui menyambut baik pelantikan mereka dan bersedia melaksanakan tugas yang diamanahkan sebaik mungkin. Pelantikan ini akan dapat saya membantu sedikit sebanyak daerah Beaufort ini untuk lebih maju ke hadapan. Walaupun kita nampak dia sudah mengorak langkah, tetapi dengan adanya penglibatan kami dan juga ahli yang lain akan dapat meneruskan kecemerlangan daerah Beaufort ini. Itulah saya inginkan memberi komitmen yang terbaik, melihat segala kekurangan untuk ditambah baik. Seramai 20 ahli Majlis Daerah Beaufort dilantik bagi sesi 2020-2022 untuk 3 kawasan DUN iaitu Klias, Lumadan dan Membakut. Sementara itu dalam Majlis Berasingan, Datuk Isnin menyampaikan watikah pelantikan Ketua-Ketua Adat Daerah Beaufort bagi DUN Klias dan Lumadan di Pejabat Daerah Beaufort. Berucap dalam majlis ini, beliau mengingatkan pemimpin masyarakat termasuk Ketua-Ketua Adat supaya membantu kerajaan menyampaikan maklumat tepat kepada rakyat. Ia penting bagi menangkis usaha pihak tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebar berita palsu sehingga boleh mengelirukan orang ramai. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan. Salam sejahtera.